Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya mabak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada malam ini untuk berada di dalam majlis ilmu, membaca kitab Ayyuhal Walad, Wahai Anakku yang tercinta, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Al-Hamid Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, dan juga yang diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Bajari An-Najwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Dulu kitab dia Hafizahullah ta'ala, sebab dia hidup lagi. Bila dia dah meninggal dunia, rahimahullah ta'ala, dia cara doa lah. Allahu Akbar. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk beliau setelah berkhidmat untuk Islam, untuk agama ini dengan begitu lamanya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Banyak pengikut beliau. Banyak pengikut beliau. Masya-Allah, tabarakallah. Kita berhenti pada fasal yang ke-10. Muka surat 21, betul tak? Jadi pasal yang ke-10 ini berkenaan dengan apa? Bangunlah beribadat di waktu malam. Jadi macam biasalah kita kita baca Arab dulu, ambil berkat insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain insyaallah ta'ala amin. Ayyuhal waladu, law kana al-'ilmu al-mujarradu kafiyan laka ولا تحتاج إلى عمل سواه لكان نداء الله تعالى هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب ضاعئا بلا فائدة وروي أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه يا فلان لا تكثر النوم بالليل. الله أكبر. فإن كثرة النوم بالليل yada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Allahu akbar. Tu tuan-tuan, Rasulullah banyak pesan tu dalam hadis tu berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan orang yang tidur malam banyak. Kita sikit-sikit tidur, kita sikit-sikit tidur. Rasulullah rupanya pernah sebut dalam hadis, la tuqthirun naum bil lail. Jangan banyak tidur pada waktu malam. Allahu akbar. Kita baca dulu maksud dia. Wahai anakku yang tercinta, seandainya ilmu semata-mata itu cukup bagi engkau dan tidak perlu kepada amalan, maka tidak ada faedahnya seruan suci di tengah malam seperti yang disebutkan. Adakah di sana orang yang meminta sesuatu? Adakah di sana orang yang meminta ampun? Adakah yang di sana orang yang bertaubat? Diriwayatkan sia-sia belaka tanpa faedah. Dalam kitab tu dia ada yang dia tak ada yang mungkin sebab itu saya cakap Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dia menggunakan terjemah, mungkin bukan terjemahan, maksud saya menggunakan kitab Arab yang lain. Kalau dalam kitab Arab yang ada pada saya sekarang beserta terjemahan, dia ada tambah bila faidatin, iaitu apa tuan-tuan? Dia kata macam ni, adakah orang yang bertaubat kepadaku? Tu. Adakah orang yang bertaubat? Adakah orang yang di sana ada orang yang bertaubat? Bila faidatin, sia-sia belaka tanpa faedah. Kenapa? Iyalah, kamu rasa ilmu kamu dah cukup dah untuk mendapat keredaan Allah.
sehingga kamu meninggalkan amal ketaatan. Kamu rasa amal ketaatan tu sudah cukup hanya dengan sekadar ilmu tanpa nak beramal. Salah tu. Sia-sia belaka, tak ada faedah, beliau kata. Tuan-tuan, jadi seseorang yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni harus semestinya untuk menjaga malam. Disebutkan orang-orang yang menjaga malam ni, maka muka dia akan bercahaya. Dia hitam ke, dia putih ke, dia coklat ke, dia apa ke, muka dia perang ke, kita tengok dia seolah-olah nampak cahaya. Nampak cahaya. Nampak cahaya tu dengan makna nampak muka dia ketenangan sungguh. Kan? Orang yang betul-betul menjaga malam ni, tuan-tuan, disebutkan begitu. Jadi salah satu daripada ilmu yang harus diamalkan oleh setiap penuntut ilmu adalah melaksanakan solat malam. Kita tahu solat malam ni banyak kelebihan dan sebagainya. Sebagaimana Allah SWT sebutkan, Allah SWT menurunkan kasih dan rahmat dan keampunannya kepada langit dunia, kepada sesiapa sahaja yang meminta ampun kepada beliau, kepada Allah pada malam tersebut. Itu mana yang kita tahu kepada tersebut. Sekejap lagi kita baca ayat hadis tersebut. Maka khususnya pada sepertiga malam yang terakhir, sepertiga malam yang terakhir, 1/3 malam yang terakhir. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengutip hadis sahih tentang keutamaan solat malam pada sepertiga tengah malam, sepertiga malam. Mula maghrib sampai subuh, tengok berapa jam. Kan, sepertiga malam. Tengok separuh malam tu bila. Sepertiga je, lebih lagi daripada separuh. Tu nak kena kira tu, nanti saya ajar cara kira dia. Nanti insya-Allah 1/3 tu macam mana nak dapat. Dia bermula tu bukannya bermula pukul 12 tengah malam. Itu jam kita. Kita mula maghrib sampai subuh tu, nak cari tengah-tengah dia, betul, lebihkan sikit. Minggu ketiga nantilah. Insya-Allah minggu ketiga kita jumpa, saya cuba insya-Allah. Keutamaan-keutamaan tersebut tidak cukup hanya dengan diketahui semata. Ia akan dapat diraih manakala telah diamal. Hadis belajar. Tiga hadis sebut tentang kelebihan pada waktu malam, tapi tak ada satu pun yang diamalkan oleh dia. Tak boleh lah. Apatah lagi ayat-ayat sebegini adalah untuk saya sebagai seorang yang mengajar ilmu dan sebagainya. Sepatutnya saya lebih lagi beramal. Bukannya saya sekadar mengajar dan ada ilmu, tidak cukup. Daripada mana hadis ini dapat, tuan-tuan? Daripada hadis Nabi SAW, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail akhiru fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah cerita apa, tuan-tuan? Rasulullah pernah bersabda, Rabb kita, Tuhan kita turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tersisa sepertiga malam. Turun ni bukannya Allah turun, sebab Allah ni Maha Suci Allah daripada berpihak atas, pihak bawah, pihak kanan, pihak kiri. Maha Suci Allah daripada arah. Allah ni tak ada arah, tuan-tuan. Yang ada arah makhluk. Kita ulang kaji tauhid sikit. Yang ada arah ni makhluk. Bila mana kita kata makhluk yang ada arah ni makhluk, Allah Subhanahu Wa Taala tak ada arah. Kenapa? Asal muasal dia adalah laisa kamitslihi syai'un. Ini hadis dia. Ini adalah dalilnya ayat Quran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak sama dengan sesuatu pun. Allah tak sama dengan makhluk. Bila mana Allah tak sama dengan makhluk, tak boleh kita samakan Allah dengan makhluk. Allah sendiri sebut dalam Quran, Allah tak sama dengan makhluk, dia tak sama. Kan? Daripada sudut zatnya, sifatnya, af'alnya, asma'nya, semua nama Allah ni tak sama. Pemerintahan dia tak sama dengan makhluk. Kena faham tu ayat tersebut. Sehingga kan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah mendatangkan ayat Quran ini, puak yang tak boleh menerima tentang perkara ini, dia jangan cakap asyik-asyik ayat tu je bawa, asyik-asyik ayat tu, tu ayat Quran, bukan ayat bapak engkau. Tu kalau bahasa Melaka keluar pula. Kan? Kalau ayat ayah engkau bolehlah, tak kisahlah main bapak ustaz. Iyalah. Kalau ayah engkau orang boleh tolak. Kalau itu ayat keturunan kau, orang boleh tolak sebab kau tu manusia. Ini ayat Allah, kau nak tolak ke? Takkan kau tak faham ayat ni ayat muhkamah?
Kalau ayat tu sekalipun ayah arwah bapa saya pun korang buat semua orang boleh tolak. Sebab dia ayah saya manusia, banyak kekurangan, banyak salah. Kalau ayah saya ulama besar sekalipun, orang boleh petikai, orang boleh apa. Kalau ayat ayah saya, arwah ayah saya contoh. Tapi ni ayat Allah yang kamu nak tolak ni. Yang kamu asyik-asyik bawa ayat tu, asyik-asyik bawa ayat. Suka hati kau aja. Benda ni pernah berlaku dulu tuan-tuan. Saya lupa video mana saya tengok. Benda ni dah lama, 5-6 tahun lepas. Post, maaf bukan video, post di Facebook. Asyik-asyik bawa ayat tu je, asyik-asyik bawa ayat tu je. 3-4 tahun lepas start saya mula ceramah dulu, 3 tahun lepas. Bukan 5 tahun, 3 tahun lepas. 3 tahun lepas. Ni dah 4 tahun dah. Nak masuk 4 tahun berceramah. Suka-suka dia nak kata gitu. Dia ingatkan ayat Quran ni ayat apa? Ayat Quran pun kamu tak tahu, yang ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ini ayat muhkamat, tak ada siapa boleh tolak. Ulama semua terima. Memang Allah tak sama dengan makhluk. Maka fahamnya Asy'ariyah wal Maturidiyah, Ahli Sunnah wal Jamaah ini, bila kita kata Allah ni tak sama dengan makhluk, maka tak boleh samakan Allah dengan makhluk. Jadi apabila mana, sebab tu kena belajar. Kata ulama sekarang, kata guru saya dalam bidang tauhid, kebanyakannya menyebutkan, ada guru tak sebutlah, kebanyakannya sebut. Ada guru mungkin dia terlepas ke apa ke kan. Kan tengok juga kitab apa yang saya belajar dengan mereka. Tapi kebanyakan guru yang saya belajar kitab tauhid, semua cakap benda sama. Mutaakhirin ini, yang dah kita yang dah lepas-lepas ni, ulama-ulama mengatakan kita yang dah terkemudian ni wajib belajar siapakah makhluk. Makhluk ni terdiri daripada apa? Jirim dan arad. Kena tahu yang tu dulu. Bila kita tahu jirim dan arad, maka apa saja yang dibincangkan dalam jirim dan arad ini tak boleh disamakan, dinisbahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana itu adalah ciri-ciri makhluk. Maka tak boleh samakan ciri-ciri makhluk ni tadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Saya kalau belajar tauhid, mengajar tauhid tuan-tuan, saya selalu cakap dengan anak murid saya, kita dengan Allah tak boleh nak dibanding-bandingkan. Kerana kita ni tak layak langsung nak dibandingkan dengan Allah. Kerana penuh dengan kekurangan. Apatah lagi kalau nak disamakan. Tu kena faham, belajar tauhid baru faham, baru kukuh keimanan kita. Sebab tu belajar tasawuf tak belajar tauhid, saya cakap gagal. Saya bukan kata kosong, tak, saya terus kata gagal. Hari ni ramai orang belajar tauhid, hari ni ramai orang belajar fiqh, tapi tak ramai orang nak beristiqamah duduk di dalam belajar tauhid. Saya kata gagal terus. Usaha yang lain tu bagus, tetapi kalau tak lengkap benda ni, gagal. Gagal. Ditanya oleh Allah dalam kubur, kenapa tak belajar tauhid? Asyik nak jawab, susah. Jawablah depan Tuhan besok dekat akhirat. Susah lah ya Allah. Tak tahulah kena lempang ke, kena seksa macam mana, tak tahu kan. Susah. Sebab tu saya selalu cakap juga dalam ketika saya mengajar tauhid, tu fiqh ni tuan-tuan, susah kok mana pun lah, belajar je. Setidak depan Tuhan tu ada bukti. Esok dalam kita punya apa, ada bukti kita belajar, ada bukti kita menyalin. Semua ni ada salin. Ni semua bukti depan Tuhan besok ni. At least kalau tak buat guru, datang dengar. Faham tak faham, nombor 10. Ada dengar orang mengajar tauhid, fiqh, tasawuf, datang. 3 tu je. Ini tidak, faraid datang. Sebab apa dia belajar faraid? Dia nak bergaduh dengan adik-beradik dia lah. Antu kau tak belajar, aku belajar dulu ustaz kat kau. Kata 1/6, 1/4, 1/2. Asobah. Semua dia nak sebut lah. Kita yang belajar agama ni pun duk pening belajar faraid, dia kemen suka belajar faraid. Dia ingat senang-senang gitu je. Kalau belajar bab muamalat, kalau belajar bab munakahat suka, tetapi bila belajar bab ibadat dia tak suka. Sedangkan ibadat itu, fiqh ibadat itu wajib. Yang lain semua fardu kifayah saja. Cukup sekadar sebulan sekali jadilah. Maksud saya. Kalau yang orang kata apa, fardu ain ni seminggu 3 kali 4 kali pun bagus. Bukan seminggu, maksudnya sebulan 4 kali pun boleh ulang. Lepas tu saya selalu seru mana-mana masjid dan surau, kalau ada kuliah tauhid, lebihkan sebulan tu biar 4 kali 5 kali pun tak apa, kuliah tauhid. Sebab tak ramai orang nak buat kuliah tauhid. Kuliah fiqh ambil lah. Sebab tu ada seorang sahabat Facebook, ustaz yang agung, yang berhebat. Apa nama dia, saya lupa dah, susah nak sebut nama dia. Saya ingat dah profile dia, ingat dah gambar dia. Dia tulis tadi baru dia tulis pagi tadi. Dia kata apa, dia mengajar bab usuluddin, dia belajar bab usuluddin. Belajar pula lebih khusus lagi dalam bidang mantik.
Oh hebat ni, kalau orang belajar mantik bagus ni, hebat. Saya salute, sebab saya mantik tak hebat. Susah. Jadi orang kata apa, Usuluddin lebih khusus lagi dalam bidang mantik. Dia kata soalan yang dia dapat daripada jemaah 90% ke berapa peratus, saya lupa. Kalau saya share tadi boleh buka balik, saya tak share tadi. 90% tuan-tuan ke 75, minta 75% semua soalan fiqh. Semua soalan fiqh. Semua orang duk bertanya-tanya tentang fiqh je. Bukan tak bagus. Patutnya mengajar pun fiqh, orang tanya soalan fiqh. Tapi kalau bidang tauhid, tak ramai orang tanya. Kenapa? Tak faham. Dia kalau dia cuba untuk memahami, dia akan banyak bertanya. Macam fiqh lah. Dia nak cuba untuk faham, dia akan tanya. Sebab seronok belajar fiqh ni. Tapi kalau fiqh saja tak ada tasawuf, tak boleh. Jadi tiga-tiga ni kena seimbang. Tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau kita baca hadis begini, macam mana untuk kita faham? Maka hadis ini, kategori dia apa? Hadis ni, kategori dia adalah hadis mutasyabihat. Hadis yang di mana maknanya itu ada banyak makna, ataupun pada maknanya itu ada keraguan yang perlu ditakwilkan. Maka ulama mentakwilkan bukan Allah turun daripada langit dunia, tetapi kemaafan Allah, maghfirah Allah, keampunan Allah itu turun ke langit dunia, menerpa orang-orang pada waktu malam, sepertiga malam, untuk diberikan kepada siapa saja yang memohon ampun pada malam tersebut. Mohon ampun tuan-tuan. Bukannya kita katakan pada malam tu Allah turun. Oh, kalau Allah turun, Allah naik, itu makhluk. Tapi Allah tak turun, Allah tak naik. Maha suci Allah daripada kekurangan. Allah ni bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, dan maha suci Allah daripada bersifat dengan sifat kekurangan. Allah ni saya ulang balik. Allah Subhanahu Wa Taala ini wajibul wujud, wajib ada, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ini mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak terkira banyaknya, dan maha suci Allah bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Itu apa maksud? Itu maksud Allah. Kena tahu tu. Sebab bila kita belajar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya, bila belajar tauhid kita akan lebih jelas lagi lah, insya-Allah. Lebih jelas, lebih faham nanti insya-Allah tentang perkara tersebut tuan-tuan. Sebab kebanyakan orang dia tak faham, akhirnya dia anggap ilmu ni susah. Banyak orang cakap ilmu tauhid ni susah, ilmu sifat 20 ni susah. Dia susah sebab kau tak belajar. Dia susah sebab engkau asyik nak menentang je ilmu tu. Kata Babeli Sekam, apabila kita belajar tuan-tuan sifat 20, kemudian faham, duduk dekat rumah, diam-diam buka kitab tauhid, ulang kaji, contoh, kita akan tersenyum seorang-seorang. Kita akan terangguk. Kalau kita tak belajar, geleng, sesat, bid'ah, kafir, semua keluar sebab tak belajar. Tapi bila kita belajar, kita faham, insya-Allah. Faham tu urusan Tuhan lah kan. Ni saya maksudkan, bila belajar kemudian faham. Jadi tuan-tuan, baca tak semestinya faham, yang penting belajar. Bila kita belajar tak faham, balik rumah terkadang baru faham. Bila kita ulang balik, banyak cara Tuhan nak bagi faham. Jadi kita baca, kita senyum seorang-seorang, kita angguk. Kenapa kita angguk? Sebab kita faham. Tu je. Dulu aku tak faham. Bila kita buka, dulu kita menentang, ni apa ilmu susah sangat ni. Tiba-tiba takluk, rukun takluk ni ada 3. Sifat sama ada tu sifat muta'allaq. Pening kepala. Waktu belajar pening kepala. Tapi bila dah faham, terangguk-angguk dia. Senang tu pun orang tak tahu. Belagak pula. Betul tuan-tuan. Bila kita tak adalah yang belagak tu, tak adalah maksudnya betul. Kita akan senang ni sebenarnya. Ilmu tu tak diulang. Kalau diulang insya-Allah. Okey. Kemudian tuan-tuan, hadis yang kedua ni pun sama juga. Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, Rasul bersabda dengan firman Allah, ni hari Qudsi lah. Ni hari Qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada setiap malam. Ketika telah berlalu sepertiga pertama malam, Allah berfirman, akulah sang raja, ana malik. Akulah raja, kata Allah. Man zal ladzi yad'uni, siapa yang berdoa kepada aku, yad'uni fa astajib lahu. Allah kata apa? Aku akan kabul akulah raja. Siapa yang akan berdoa kepadaku? Siapa yang akan berdoa kepadaku, aku akan makbulkan. Agar aku akan makbulkan,
Ini soalan sebenarnya. Okey. Kena betulkan intonasi kejap. Saya lagi tadi saya 2-3 kali ulang sebab intonasi salah. Okey. Allah berfirman dalam hadis kursi ini, ana malik, akulah sang raja, akulah sang raja. Siapa yang akan berdoa kepadaku agar aku kabulkan doanya? Macam tu. tadi tak bersoal kan? Ni baru soal. Lepas tu dalam tu Allah sebut apa lagi? Man dzalladzi yas'aluni fa'utiyahu. Siapa pula yang berdoa, siapa pula yang meminta kepadaku agar aku memberikan permintaannya? Kemudian man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Siapa yang akan meminta ampunan kepadaku agar aku mengampuninya? Fala yazalu kadzalika hatta yudi al-fajr. Aku Allah kata akan terus berkalam demikian sampai fajar merekah, sampai fajar terbitlah, tuan-tuan bersinar, fajar bersinarlah subuh. Okey. Allah terus menerus berkalam. Bila kita tengok Allah berkata, macam mana kata-kata Allah macam mana kata-kata Allah, macam apa yang kita bila cerita sifat kalam Allah. Kalam Allah ni kalam yang macam mana? Macam mana tuan-tuan? Tiada suara, tiada huruf lagi, tiada i'rab. I'rab tu kalau kita bercakap bahasa Arab ada i'rab dia. Contoh, fa'ala fi'il madi mabni ala fatahi, zahiratun fi akhirih, taqdiruhu huwa. Contohlah tu ringkasnya. Kan? Itu i'rab dia. Kalau lah kita bercakap nak cari ayat tu susah tu. Cari ayat dalam ni je lah. Okey, kita cari an ini harfun jar mabni ala mabni ala sukun. Contoh. Sebab apa? Sebab itu namanya, itu dalam bahasa Arab itu namanya Arab. Allah tak ada Arab, tak ada saraf. Fa'alu tak ada. Jadi lafaz kalam tu kita panggil kalam apa? Ada yang kita panggil kalam lafzi, ada yang kita panggil kalam, yang lagi satu kalam apa tuan-tuan? Tiba-tiba hilang pula dalam kepala saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalam nafsi ke? Dia ada 4. Dia ada 4. Saya duk teringat yang kat bawah 2 tu je. Dia ada lagi satu. Dia ada kalam. Kalam Allah SWT yang tidak ada huruf, tidak ada apa-apa. Kan? Maka orang akan tanya kepada kita, bagaimana pula kalam Allah tak ada suara, tak ada huruf, tak ada apa, macam mana lah Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah, malaikat Jibril ambil daripada Allah, lepas tu sampaikan kepada Rasulullah ayat Quran dan macam mana pula tu? Nanti insya-Allah kita akan, tuan-tuan akan belajar di dalam kitab tauhid dalam bab kalam Allah SWT. Kalam Allah tak macam manusia. Macam kita ni ada suara, ada kuat, ada perlahan, ada halus, ada lembut, ada kasau. Macam suara saya kasau lah. Kan? Bercakap punya baik pun orang ingatkan bergaduh. Apa lagi? Contoh, suara-suara tu tak ada, Allah tak ada suara macam tu. Tak ada i'rab pada Allah SWT, kalam Allah. Jadi macam mana untuk kita faham benda ni? Kena belajar tauhid. Kalau tak belajar tauhid, tak akan dapat kita, orang kata apa, tak akan dapat kita menjawab persoalan-persoalan yang seperti ini, tuan-tuan. Okey? Kemudian kemudian banyaklah hadis-hadis kat sini, tuan-tuan. Allahu Akbar, berkenaan dengan 1/3 malam. Kemudian Allah sebut apa lagi? Diriwayatkan bahawa ada sebahagian daripada sahabat radhiyallahu an menyebutkan tentang keindahan kepribadian Sayyidina Abdullah bin Ummar. Abdullah bin Ummar anak siapa ni? Sayyidina Abdullah bin Ummar ni anak siapa? Anak Sayyidina Umar. Jadi dua-dua ni sahabat Nabi. Maka radhiyallahu anhuma. Nampak dalam kitab tu Umar kan? Memang radhiyallahu anhuma. Kerana apa? Kerana kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Ayahnya sahabat Nabi, bila apa? Jadi kita doakan dua-dua. Sayyidina Abdullah bin Ummar. Sayyidina bin Ummar ni, tuan-tuan, seperti mana yang pernah saya cerita, saya ulang sikit, beliau ni adalah orang yang paling banyak beramal dengan hadis Nabi SAW. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab, barang siapa yang nak tahu perkara tersebut adalah sunnah Nabi ataupun tidak, maka lihatlah Sayyidina Abdullah bin Ummar. Para sahabat akan tengok Sayyidina Abdullah bin Ummar ni buat tak benda ni. Sebab semenjak dia berkenal dengan Nabi, semenjak dia ikut Nabi, tak ada satu sunnah Nabi pun dia tak buat. Semua sunnah Nabi dia buat. Sehingga kan Nabi tunduk dekat pohon pun, dia tunduk dekat pohon.
Padahal pohon tu dah kena potong. Dia tetap juga tunduk juga. Orang tanya kenapa kau tunduk? Sebab Nabi pernah tunduk kat sini. Lah, tahap cinta dia kepada Nabi macam tu. Tahap cinta kita kepada Nabi macam mana? Selawat pun tak sampai 100. Kan? Penting ke angka tu, Ustaz? Penting supaya kita banyak untuk berselawat kepada Nabi, lebih lagi daripada kita berborak dengan benda-benda yang kosong dan sebagainya lah. Banyakkan berselawat kat Nabi SAW kerana rahmat akan turun. Sayyidina Allah kata apa? Orang puji. Oh, sahabat semua puji, tuan-tuan. Sebahagian puji kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Kenapa? Lalu baginda pun bersabda, Sayyidina Abdullah di sisi Rasulullah. Gini cerita dia, baru saya ingat. Dia tengah duduk-duduk begini, sahabat Nabi puji Sayyidina Abdullah bin Umar di sisi Rasulullah SAW. Dia masih hidup lagi lah. Kan? Jadi apa yang diorang kata, ni'mar rajulu huwa. Saya pernah jumpa hadis ni dekat dalam ada satu kitab berkenaan dengan solat malam. Lau kana yusalli bil lail. Abdullah bin Umar itu sangat baik orang dia. Apakah lagi kalau beliau bangun semayang di waktu malam. Tu tuan-tuan. Jadi kita tengok sikit pada satu saat daripada Abdullah bin Umar bin Khattab. Ia berkata, pada saat itu aku adalah pemuda bujangan. Muda bujang lah, dia ni muda lagi. Syabban dalam bahasa Arab. Kuntu ghulaman syabban. Dalam tu tak adalah. Ni saya buka hadis panjang dia. Syabban. Wa kuntu anamu fil masjid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam tu aku tidur di masjid. Anamu, aku tidur di masjid masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi lah. Pada suatu malam aku bermimpi seakan-akan ada dua malaikat membawaku ke neraka. Ternyata neraka itu dilipat bagaikan lingkaran sumur yang dalam. Ia memiliki dua tanduk. Di dalamnya terdapat orang-orang yang aku kenal. Maka aku berdoa, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Lalu kami bertemu dengan malaikat lain. Malaikat itu berkata kepadaku, engkau tak perlu takut. Lalu aku menceritakan mimpiku kepada saudariku Hafsah bin Umar bin Khattab. Sayyidatina Hafsah bin Umar bin Khattab. Maka Hafsah pun cerita kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun bersabda, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar, andai saja dia sentiasa melakukan solat malam. Salim bin Abdullah bin Umar berkata, sejak mendengar sabda itu, Abdullah bin Umar hanya sedikit tidur di waktu malam. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi dia mimpi dapat peluang, Allah tunjukkan dalam mimpi dia. Atau cerita-cerita mimpi ni, Sayyidina Abdullah ni tok karut lah kalau bagi Wahabi. Tapi dia orang tak cakap tok karut. Tahu sebab apa? Sebab benda ada dalam hadis. Benda ada dalam hadis. Kalau benda tak ada dalam hadis, baru karut. Benda-benda macam ni saya selalu pesan, mimpi jangan cerita kat orang. Kalau mimpi benda-benda yang hebat-hebat ke, benda-benda yang buruk-buruk, jangan cerita kat orang. Minta pulangkan balik mudah-mudahan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau nak cerita juga, cerita kepada orang yang kita percaya. Cerita kepada masyayikh, cerita kepada guru-guru, boleh. Tetapi kalau cerita kepada orang, kawan-kawan kita, elok-elakkan. Elok-elakkan. Takut mereka menafsirkan dengan satu tafsiran yang salah. Maka bila takut bila dia orang menafsirkan, terus terjadi mimpi tersebut. Jangan. Malam tadi abang mimpi abang kahwin. Contoh. Cerita kat bini dia. Itu tanda dia, bang Ustaz Akmal kata, jangan amin. Saya belum habis taksir lagi. Mudah-mudahan panjang umur. Takut pula saya nak cerita. Dia abang dah amin dah. Jadi sebahagian ulama kata mimpi kahwin ni meninggal dunia. Mudah-mudahan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Tu amin. Tu amin kuat sikit. Panjang umur insya-Allah. Tapi betul, saya bukan tipu. Saya dengar daripada guru saya sendiri. Mimpi kahwin ni jangan suka bangga sangat mimpi kahwin. Tapi kalau betul-betul nak kahwin, silalah. Amin. Tu amin. Kan? Tapi kalau mimpi kahwin ni selalunya, tapi jangan terjemah gitu tuan-tuan. Ni saya bagi tahu secara umum saja. Cumanya kalau betul-betul kena jumpa dengan guru insya-Allah. Itu secara umum saja. Jangan kita bermudah-mudahlah dalam mimpi ni. Bila saya dah bagi tahu ni, tiba-tiba tuan-tuan malam kan mimpi kahwin. Aku nak mati dah ke? Sabar lu.
Tak payah cerita kat orang, tak payah apa, tak payah terjemah. Mudah-mudahan panjang umur insya-Allah. Mimpi patah gigi atas. Orang kata yang ke atas nak meninggal dunia. Sebelum arwah ayah saya meninggal dunia, saya mimpi 2 kali patah gigi. Ada patah gigi. Saya cakap, ya Allah, panjangkan umur siapa saja ya Allah. Dah tak ada siapa datang aku melainkan mak dengan ayah. Oh tu gitulah, atuk arwah atuk semua meninggal lah. Siapa lagi kan? Dan panjang umur ya Allah, panjang umur ya Allah, panjang umur. Saya doa je tak pernah lepas. Panjang umur ya Allah, panjang umur. Sejak saya mimpi tu, 2-3 bulan sebelum ayah saya meninggal. Patah mimpi. Betul lah, sebahagian daripada tu. Itu cerita mimpi. Kan? Cerita mimpi. Tapi kalau nak terjemah, kena tanya guru lah. Kan? Tapi saya dah tahu mimpi tu adalah mimpi yang tidak baik maksud dia. Sebab saya ada belajar sikit. Maka saya terus doa, ya Allah panjang umur. Mimpi ni insya-Allah panjang umur ayah. Tapi itu isyaratnya kan. Nak macam mana? Allahu Akbar. Jadi dia mimpi, lalu dia bawa dia jalankan ke dalam neraka dan sebagainya. Dan dia kata dia kenal beberapa orang dalam neraka itu, tuan-tuan. Lalu aku menceritakan mimpiku itu kepada saudariku. Maka Rasulullah kata, kalau dia selalu solat malam, dia adalah sebaik-baik daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, malaikat orang kata apa? Kalau mimpi perjalanan jauh, contoh, itu tandanya pendek jalan dia tu nanti. Kalau mimpi perjalanan nak pergi tempat jauh-jauh, mungkin ada musibah nak berlaku lah. Itu contohlah. Itu secara umum je. Tapi kena tengok. Kadang-kadang mimpi naik kenderaan dan sebagainya, itu semua ada maksud dia. Kan? Cumanya syarat nak ditafsirkan mimpi tersebut mesti lebih daripada 3 ke 4 kali. Dan sebelum tidur tu tadi, mestilah tidur dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwuduk, tidur baca doa dan sebagainya. Ini dia tidur, main tidur je, lepas tu mimpi malam tu pula macam-macam. Lepas tu nak suruh orang tafsirkan. Saya tak tafsir selalunya. Saya tanya, mimpi tidur dulu malam macam mana? Kalau saya tak tahu maksud mimpi tu, saya akan suruh macam apa? Saya akan suruh dia tak payah tafsir lah. Kan kalau sebaru 1 kali, dia kalau boleh banyak kali. Macam kawan saya mimpi banyak kali, mimpi berperang, mimpi bergaduh, mimpi apa semua. Saya boleh tafsir. Saya cakap aku tak tahulah maksud ni, tapi tak tanya guru. Sebab tu guru saya ni tegas. Ada seorang ustaz ni, tegas dalam bab ni. Dia kata apa? Mesti tidur tu berwuduk. Saya cakap lah, ustaz, member saya ni, kawan saya ni memang dia tidur, dia berwuduk dan juga selalu baca Al-Mulk sebelum tidur. Saya tahu sebab saya pernah satu bilik dengan dia. Memang pernah satu bilik dengan dia, ustaz. Dan saya pernah nampak sebelum dia tidur, dia akan berwuduk, dia akan baca apa Al-Mulk dan sebagainya. Tidurlah lambat macam mana pun, sebelum tidur dia dah nak landing apa semua, dia akan tidur. Cuma sekarang ni kami dah pindah rumah, jadi dia bilik dia, saya bilik saya lah. Beliau akan buat perkara kebaikan macam mana tu, berwuduk, baca surah Al-Mulk, tidur dah baca apa, dia bacalah doa-doa sebelum tidur dan sebagainya. Baca subhanallah. Saya dengar, saya tahu. Saya je tak buat, tak ada gurau. Kan gitu. Dia buat, kira sedang cerita dia buat full. Saya buat mana yang saya sempat. Sebab saya kalau dah landing terus padam. Dia buat, memang dia buat A sampai Z. Sebab dia jenis yang sudah tidur juga. Okey. Jadi saya memang nampak. Saya cakap, macam mana ni ustaz? Sebenarnya jiwa dia kacau. Tapi macam mana nak tafsirkan benda macam tu? Kena tanya guru. Guru je yang tahu. Mimpi mimpi anak kecil terus saka, tak. Ini jangan pergi jumpa ustaz-ustaz yang tafsir mimpi budak kecil saka. Mimpi budak kecil saka. Penat. Penat. Asyik mimpi ular sihir. Mimpi budak kecil saka. Mimpi ada orang datang tak kenal, pendamping. Lah benda tak ada jadi ada. Saya tak ni. Saya kalau mimpi-mimpi gitu ada sebab musabab dia. Dia bukan mimpi macam tu. Kena ingat, mimpi ni bukan dipengaruhi oleh perubatan Islam. Tidak. Mimpi ni dia ada satu bab lain menceritakan tentang bab mimpi. Cuma perubatan Islam mengambilnya sedikit. Tapi ingat, benda tu dia baru mimpi sekali dah nak suruh orang tafsir. Tak payah. Selalunya itu mainan syaitan. Ni sahabat Nabi ni, kan saya cerita siapa? Abdullah bin Umar ni. Orang yang sentiasa ikut sunnah Nabi semenjak dia belajar, semenjak dia duduk dengan Nabi, hidup dengan Nabi dan semuanya. Akhirnya apa yang berlaku? Dia ikut semua sunnah Nabi. Memang kalau kita katakan kalau Nabi suruh dia wuduk sebelum tidur, dia memang wuduklah sebelum tidur. Dia memang menjaga kesucian. Dan memang semua sahabat Nabi tu menjaga kesucian sebelum tidur, tuan-tuan. Bilal wuduk Isyak, bawa ke wuduk subuh. Kita wuduk Isyak, kejap lagi ustaz nak pergi tandas berak. Dah tak ada dah. Wuduk maghrib masuk Isyak, settle. Settle, dah tak ada wuduk dah saya.
sahabat Nabi dulu, pasal apa dia boleh tahan? Ni ketika saya baca kitab dengan guru. Kenapa boleh tahan dia punya wuduk tu berpanjangan, tuan-tuan? Apa? Macam mana, kenapa? Sebab dia kurang makan. Bila kurang makan, kurang nak terkencing. Bila kurang terkencing, kurang lagi nak terkentut. Kita ni banyak makan, banyak kencing, banyak terkentut. Tu ya. Betul. Sebab tu wuduk dia boleh jaga tu, panjang tu. Jadi dia hanya beribadat pada Allah, lazim macam tu. Bukan seorang, tuan-tuan, yang menjaga, kalau cerita bab wuduk ni, banyak sahabat dan juga para salaf yang saya baca, yang saya lupa nama, tapi cerita dia semua sama, hampir sama. Malam tersebut wuduk isyak bawa ke wuduk subuh. Banyak ulama begitu, yang direkodkan lah, yang tak direkodkan kita tak tahulah kan. Yang disebutkan tu semua nama-nama yang masyhur, kita tak tahulah. Kita wuduk subuh je, wuduk isyak je, balik rumah tidur tu batal wuduk kan. Tidur pasal tidur dah batal wuduk. Subuh dah wuduk lain, kan. Zuhur dah wuduk lain, maghrib wuduk lain. Para sahabat Nabi tu lain orang dia. Sebab apa dia orang boleh dapat kekuatan? Sebab guru dia Rasulullah SAW. Jadi kalau kita nak dapatkan kekuatan yang macam tu, kena senantiasa tengok Rasulullah, tengok sifat Rasulullah, tengok apa yang Rasulullah buat, ikut sunnah Rasulullah. InsyaAllah kita akan dapat kekuatan seperti itu. Tengok pula sahabat-sahabat Nabi macam mana, hebatnya mereka mengikuti sunnah Nabi, kena tengok. Nah, kalau kita nak hebat seperti sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan, dan Rasulullah SAW pernah berkata kepada salah seorang sahabat, ya fulan la tukaththiril naumi bil lail, fa inna kasratun naum bil laili yad'u sahibahu fakiran yaumal qiyamah. Tu, wahai si fulan, jangan engkau terlalu banyak tidur di waktu malam. Kenapa? Kerana terlalu banyak tidur di waktu malam itu menjadikan seseorang fakir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Orang yang tak solat malam, nampak benda tak wajib, benda sunat je. Benda sunat wajib dia buat, tapi sunat dia, yang ini dia tak buat. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi orang yang fakir di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pesanan inilah telah diambil oleh Imam Ghazali, yang beliau sebutkan dalam kitab ni, daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada agar kita tidak banyak tidur pada waktu malam. Tidur kita, tuan-tuan, at least paling banyak 5 jam, bukan 8 jam. 8 jam tu budak-budak kecil boleh lah. 8 jam ke 10 jam, budak-budak kecil, baby, budak-budak apa orang kata, budak-budak tadika, budak-budak sekolah rendah yang tahap pertama bolehlah tidur tu 8 jam. Kita yang dah tua ni, bukan 8 jam lagi, 3 ke 5 jam sahaja sudah memadai. Budak-budak penuntut ilmu tidur 5 jam. Yang kat sekolah madrasah tu sebaiknya tidur 5 jam. Saya pernah buka madrasah, tuan-tuan. Memang buka lah sekarang. Saya pernah duduk di masa di Bangi dulu, cerita sikit. Peliknya mak ayah dia ni kan. Tapi saya tak pelik sangat, mungkin sebab dia tak ada pendedahan tentang perkara ni. Dia datang jumpa saya nak masukkan anak dia. Dia kata dengan saya begini, Ustaz, nak tengok jadual. Saya tunjuklah jadual. Tidur, bangun memang pukul 4.30 ya Ustaz ya? Itu bangun paling awal. Saya cakap, budak-budak tak ada bangun pukul 5, 4.30 ada. Pukul 5, 5.30 kadang-kadang baru bangun. Kita saja bagi tidur lambat, bangun lambat, tapi sempatlah untuk nak bertahajud dan sebagainya, saya katakan. Kemudian saya cakap tadi, Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz, memang kena bangun 4.30 ke? Ya, bangun 4.30. Awalnya bangun Ustaz. Jangan cukup tidur tak ni? Kalau diorang tidur pukul 11.30 pun sempat lagi. 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30. Sempat lagi. Sebab budak-budak memang terbaiknya adalah, tapi budak-budak pun baru umur anak dia dah 10, 11, 12, 13, 14, 15 yang duduk masa dengan saya kat situ dulu tu. Dia cukup dengan 5 jam saja penuntut ilmu ni. Kerana apa? Kerana masa mereka pada waktu itu perlu kejar hafalan, belajar dan sebagainya. Tapi tak ada pendedahan, tak ada semangat daripada mak ayah. Sebab tu orang yang nak hantar anak dia pergi madrasah, benda yang paling penting ialah dia bagi betul-betul semangat pada anak dia. Bagi dorongan. Bagi dorongan, satu, patut tegas dengan keputusan tuan-tuan. Kalau tak susah, guru yang kat sekolah susah. Sebab apa? Guru yang kat sekolah yang nak kena set up balik. Benda yang sepatutnya antar anak-anak setelah kamu set up di rumah, dekat sekolah, cikgu tolong ketatkan lagi. Tu baru betul. Ini tidak, yang hantar semua longgar. Ustaz yang kat sekolah tu nak kena baiki lagi, apa semua lagi.
Tak boleh. Saya cakap terang, ni bukan saya nak menghina ke apa, tidak. Kebanyakannya begitulah. Dia hantar anak dah sudah lepas. Yang dia tahu cuti ambil bawa anak balik. Oh, senang hati. Telefon anak, macam mana? Anak kata tak boleh lah nak teruskan. Tak apa, nanti mak cakap dengan ustaz. So, saya suka dengan ni rakaman tak apalah. Saya suka dengan ada seorang ibu seorang ni. Anak dia nak tulah ni lah, dia tetap juga katakan anak dia belajar. Air zaman dah. Dia tengok macam mana cara anak dia cakap pun, mak dia tetap juga usaha hantar anak dia. Alhamdulillah anak dia dah beberapa juzuk dah sekarang. Kan? Dia kalau tak ada hasil, pelajar saya tak sampai 15 juzuk, tuan-tuan. Kalau betul lah saya tak ada hasil, mengeluarkan hasil, tak ada pelajar saya yang dah nak khatam. Tapi saya lambatkan benda tu kenapa? Kerana saya setiap 15 juzuk, pelajar perlu baca 5 juzuk. Macam tu. Jadi ingat tuan, saya cerita ni bukan nak cerita pasal madrasah saya, nak cerita kat tuan-tuan. Ingat nak ulang 5 juzuk dalam satu hari tu senang ke? Dia perlukan masa daripada subuh sampai ke berapa-berapa untuk dia ulang. Kemudian kita dah bagi masa dia berulang, dia perlu hantar kepada guru dia 5 juzuk sekali dalam. Lepas tu waktu rehat-rehat lah. Waktu makan-makan lah. Tapi berterusan. Kalau dia syahadah daripada subuh sampai ke isyak, kita akan suruh dia baca. Waktu subuh makan, waktu mandi, waktu main dia tak main. Sebab dia dah syahadah, dia nak habiskan syahadah, kena cepat sikit lah. Macam tu cara dia. Tu saya ingat masa tu, 5 penuntut ilmu memang kena. Cuma macam kita ni, yang dah veteran, umur kita dah berapa tinggi sikit ni, kan, dah bercecah 30 ke atas, cukuplah 5 jam tidur. Lepas tu apa yang kita buat, bangun malam bukan untuk buat apa-apa, beribadatlah, bangun qiyamul, bangun untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minta apa lagi kat Tuhan? Minta banyak lagi, tuan-tuan. Tak minta banyak, tak tahu nak minta apa, minta satu je, minta Allah redha dengan hidup kita dah. Sebab bila Allah redha dengan hidup kita, Allah dah redha dengan hidup kita, tak ada bau neraka pun. Bukan setakat bau, jauh kita daripada neraka tu, insya-Allah. Maksudnya syurga lah. Allah pandang kita dengan pandang rahmat. Soalannya, dah pandang ke Allah dah pandang ke kita ni dengan pandangan rahmat ke belum? Kita tak pasti lagi, tuan-tuan. Besar serban mana pun, saya cakap terus-terang, dia hanya mendapatkan ketenangan hati. Tetapi adakah pasti? Selagi dia belum meninggal dunia dalam hal keadaan baik, belum pasti lagi. Belum pasti lagi. Dia terus masuk syurga. Sebab kepastian itu milik Allah. Dia cuma kadang-kadang Allah hantar tanda je. Allah tanda hantar tenang. Allah hantar kita macam lapang je dada. Walaupun dalam kesusahan, rasa macam Allah, macam tu. Kita rasa macam ada kelapangan, ketenangan tu ada. Kita itu nak bagi tahu kat tuan-tuan. Itu tanda saja. Tapi betul ke ustaz? Tanda je. Tak boleh nak kata confirm lagi. Nah, confirm meninggal dunia dalam keadaan itu tanda yang paling besar sekali. Husnul khatimah. Itu tanda yang paling besar sekali, insya-Allah lah. Mudah-mudahan Allah bagi syurga, insya-Allah. Tu pun urusan Tuhan lagi. Saya tak berani cakap. Kan, perhitungan Tuhan macam mana, tak tahulah kita ni. Jadi tuan-tuan, itulah di antaranya yang disebutkan. Pesan beliau tersebut sebenarnya adalah pesan ibunda Sulaiman bin Daud kepada Sulaiman. Demikian sebagaimana ditegaskan oleh hadis Nabawi berikut daripada Sayyidina Jabir bahawa Rasulullah SAW bersabda, ibunda Sulaiman bin Daud berpesan kepada Sulaiman, wahai anakku, janganlah engkau banyak tidur di waktu malam. Banyak tidur di waktu malam itu menyebabkan seseorang miskin pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, tuan-tuan. Ada juga disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dalam Ibnu Asakir, banyak jugalah di dalam kitab-kitab mereka. Cumalah ada ulama menyebutkan dalam sanad hadis ini terdapat 2 perawi yang lemah. Jadi hadis ini dhaif lah. Ada perawi yang agak lemah di situ, tapi tak ada masalah. Selagi dhaif boleh beramal. Dia tak boleh beramal tu hadis betul-betul palsu. Tu tak boleh beramal. Kan? Walaupun palsu tapi amalannya itu tapi hadis itu tetap salah. Tapi sekiranya amalan itu tidak berlanggar daripada syariat, boleh amal. Bukan saya suruh amal hadis palsu, tidak. Hadis palsu tetap salah. Tapi kalau dalam hadis palsu tu benda tu dalam syarat, dalam fiqh masih lagi betul, amal lah. Contoh makan tangan kanan. Contohlah benda ada dalam hadis ni, contoh saja. Makan tangan kanan.
Hadis ni diriwayat, ni contoh tuan-tuan sebab tak tergambar tak tercapai saya hadis palsu. Dulu belajar, tak tercapai saya satu contoh. Saya capai yang ni je. Contoh, makan dengan tangan kanan. Oh, contoh lah, ni contoh. Sebab rakam kena cakap banyak kali. Contoh. Okey. Nanti orang rakam, mana tahu orang tiba-tiba potong ke apa ke kan. Ni contoh. Makan tangan kanan ni adalah apa kita panggil? Hadis dia adalah hadis dia palsu. Contoh. Tapi bila tengok dalam fiqh kata afdal makan dengan tangan kanan. Contohlah fiqh kata kita ni disunatkan pakai dengan tangan kanan. Mungkin dia ada hadis-hadis yang lain, mungkin dia ada hujah-hujah yang lain. Fiqh ni cerita fiqh. Fiqh kata pakai tangan kanan ni lebih baik. Maka hadis tadi tu tetap salah sebab hadis tadi tu adalah hadis palsu. Cuma fiqh kata ia adalah perkara yang harus, boleh pakai tangan kanan. Ini contoh saja. Benda memang sunat ni pakai tangan kanan. Kalau tangan kiri ustaz, nanti saya cerita. Nanti tak boleh. Nanti sebab benda tak biasa kita buat. Tangan kiri kita nak makan macam ni boleh ya? Boleh, tak ada masalah. Kan? Kita pakai kedua-dua tangan boleh, tak ada masalah. Kalau pakai dengan tangan sudu kan? Boleh tak dua-dua ni bergerak? Boleh, tidak ada masalah. Tersebut juga adalah hadis Nabi SAW yang tak banyak dibincangkan oleh orang. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dia hadis dia daripada Nabi Muhammad SAW, dan kita akan masuk, wahai anakku yang tercinta, faminal laili fatahajjad bih amrun wa bil ashari hum yastaghfirun. Ini pada waktu-waktu sahur tuan-tuan, apa amalan yang paling untuk kita boleh buat adalah kita beristighfar. Ini antara yang disebutkan oleh kitab Rabiul Anwar, Rabiul Asrar ada mendatangkan ayat Quran yang menjadikan dalil kita beristighfar pada waktu malam, pada waktu sahur. Jadi pada waktu sahur ni kita digalakkan untuk apa? Digalakkan untuk beristighfar pada Allah SWT. Kita tengok sekejap lagi. Jadi hendaklah engkau selalu mengingati firman Allah, wa minal laili fatahajjad bih, dan hendaklah engkau bangun sembahyang tahajud pada sebahagian daripada waktu malam. Dan firman ini mengandungi perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sebenarnya tuan-tuan surah Al-Isra ayat yang ke-79. Cerita dia panjang, insya-Allah tak sempat saya rasa. Kita pun isyak awal, maghrib pun kita habis awal tadi kan. Ni pun dah berapa minit dah. Kita akan baca dalam pengajian yang akan datang tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan tahajud tu tadi. Wabil ashari hum yastaghfirun pun nanti akan dibincangkan dengan begitu panjang, didatangkan dalil-dalil dan sebagainya, dan juga wal mustaghfirina bil ashari zikrun, dan juga disebutkan apa, dan orang-orang yang bermohon ampun kepada Allah di waktu sahur ini adalah zikir. Apakah dia dan bagaimana, kita akan bincangkan dalam pengajian yang akan datang. Tapi sedap hadis bawah ni. Hadis bawah ni nanti kita baca tuan-tuan. Hadis bawah tu yang berkaitan dengan 3 suara yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. 3 suara. Apakah suara tersebut? Kita akan bincangkan dalam pengajian yang akan datang. Di antaranya adalah suara pekikan ayam. Nanti kita tengok kenapa Allah sukalah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam pengajian akan datang. Ada soalan tuan-tuan? Assalamualaikum. Boleh. Apa? Tak boleh. Tak boleh. Dia hanya boleh mendengar, tetapi Al-Quran untuk dia pegang, dia perlu bersuci terlebih dahulu. Syarat bersuci apa? Islam. Maka dia kena masuk Islam dulu. Memegang seperti Bible lah. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia bukan najis. Tapi nak pegang tu untuk apa tengok juga. Kan macam kita nak pegang untuk dia boleh, tapi dia nak pegang kitab kita tak boleh. Dia nak pegang kitab kita tak boleh lah. Sebab dia punya syarat dia tu kena tengok. Dalam fiqh, kalau kita tengok, saya tengok dalam kitab-kitab, memang orang bukan Islam, orang bukan Islam. Nak cakap orang kafir takut nanti kena pula marah. Guru saya ajar sebut orang bukan Islam. Itu lebih baik. Bukan bermaksud kafir itu salah. Itu yang tak dipahamkan di dalam parlimen. Saya terus terang je. Itu saja. Itu yang tak dipahamkan, saya tak tahu kenapa.
Sedangkan yang dalam tu ada guru saya yang boleh terangkan. Dan memang mazhab Imam Habaib, sebutan orang bukan Islam ini adalah terbaik. Kita pegang yang tu. Habaib memegang perkataan orang bukan Islam. Boleh je nak sebut kafir, tapi sebutan kafir tu bukan salah, tak salah. Jadi ikutlah orang nak guna. Tapi kalau kau sebut kafir tu kau marah, tu yang orang tak boleh terima. Boleh timbul pergaduhan. Kalau kita sebut kafir biasa je, tak ada masalah. Orang bukan Islam, hukum memegang Al-Quran adalah apa tuan-tuan? Tak boleh. Tapi dia dengar boleh tak? Boleh. Jadi kalau tuan-tuan bukakan ayat Quran, contoh ada kedai, orang kafir, orang bukan Islam masuk, dengar ayat Quran, surah Baqarah tu khatam dia 2 jam. Dia duduk kat kedai tu 2 jam. Dia buat kerja lah contohnya, tak tahu kan. 2 jam setengah dia duduk menekan-nekan. Dia dengar ayat Quran. Boleh tak? Boleh. Tak payah bersuci ke apa, tak payah. Boleh. Tapi untuk dia pegang Al-Quran perlu kepada syarat-syaratnya. Wallahu a'lam. Ada soalan tuan-tuan? Saya bab yang kafir itu saya tak takut untuk cakap di mana-mana. Bukannya politik, sebab dianya adalah berkaitan dengan perkataan je sebenarnya. Orang tak faham. Tak dengar. Ya betul. Dia sebab dia tak faham. Non-Muslim kan? Dia isu saja sebenarnya. Sebab tu saya tak takut sebut benda ni. Sebab saya cakap benda ni sebenarnya bukan berkaitan dengan politik. Berkaitan dia sebenarnya kami dah diajar. Sebenarnya ustaz-ustaz ni semua dah diajar oleh guru-guru mereka. Kalau betul guru mereka betul dalam dalam landasan yang betul. Sebab kami diajar sebut kafir memang tak ada masalah, tetapi adalah dalam dakwah. Kita sebut orang bukan Islam itu lebih baik untuk tarik mereka. Tetapi kalau kita kata yang untuk Israel ke apa ke, silalah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebab perkataan tu memang tak salah. Memang ditujukan untuk orang yang betul. Tetapi kalau dah benda tu dah dipermain-mainkan di dalam sana, saya tak boleh nak kata apalah. Sebab dalam sana tu ada orang yang boleh tolong terangkan. Kenapa tak bangkit tolong terangkan? Tu saja. Saya tak boleh kata lebih sebab dia guru saya. Sebab memang kami diajar untuk sebut non-Muslim sebenarnya lebih baik. Jadi tuan-tuan jangan bergaduh pula kat luar ni. Ini nasihat saya sebut ni untuk menaturalkan, untuk tuan-tuan berada di tengah-tengah supaya tuan-tuan kena faham. Sebut non-Muslim pun boleh, sebut kafir pun boleh. Cuma tengok keadaan. Kalau dah memang tuan-tuan marah kat orang tu, tuan-tuan itu memang cek gaduh lah. Sebut non-Muslim pun boleh gaduh. Kan? Jadi kita bukan nak gaduh. Kita sebut benda tu tengok konteks ayat, tengok macam mana. Kita lebih kepada dakwah. Sebutan kafir tu macam menghina bagi mereka kan? Bagi kita biasa. Tu yang Ustaz Abdul Samad kata apa? Qul ya ayyuhal kafirun, takkan nak tukar qul ya ayyuhan non-muslim kan? Ustaz Abdul Samad tu hebat lah dia. Jawapan dia tak terjangkau di akal kita. Tuan-tuan kena faham, ni bukan saya cerita politik nah. Saya nak cerita lebih kepada penggunaan ayat tersebut. Boleh tak? Boleh. Tidak ada masalah. Tengok kepada konteks ayat. Sebab saya tak takut. Kadang-kadang ada benda yang saya lebih kepada malas nak komen lah. Tapi bila tadi dah termasuk tadi, boleh lah. Sikit-sikit akan nak bagi tahu apakah pendirian saya dalam hal ni. Non-Muslim pun boleh, kafir pun boleh. Ikutlah. Tapi kalau dia dah dengar tu, dia tak puas hati, dah lah kan? Kita jangan gaduh ya. Senang kita. Islam bukan Islam nak asyik bergaduh ya. Islam masih nak bertekak aja tak habis-habis. Islam ni ada jalan keluar, tapi kita yang tak pakai jalan keluar tersebut. Kan tuan-tuan saya tak sokong mana-mana. Wallahu a'lam. Kalau saya sokong, tentu dah saya akan berpihak pada sesuatu statement kan. Saya tak bersokong, saya dua-dua. Sebab tu habaib ni baik. Tuan-tuan, kalau nak ikut orang, kalau tuan-tuan tak ada guru, cari para habaib. Cari orang yang para habaib ni apa? Keturunan Nabi, ulama daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, daripada Yaman ke, daripada Mesir ke, daripada mana. Kerana mereka ini diajar untuk tidak berseteru. Mereka ni diajar untuk bagaimana untuk membina umat, membawa kepada cinta Rasulullah SAW. Dia orang membawa apa? Dakwah cinta. Dakwah cinta. Mereka lebih mengasihi dan sebagainya. Tuan-tuan tak tengok macam mana Habib Omar mengasihi sekalian ahbabnya, sekalian anak-anak muridnya. Tuan-tuan, itu orang yang masyhur saya sebut Habib Omar.
Macam mana beliau pergi berdakwah dalam, mencintai orang-orang kat sana. Tuan-tuan, itu saya sebut Habib Omar. Kalau guru saya sendiri, Dr. Habib Abdul Rahman Toha Al-Bashi, tuan-tuan tak boleh tengok, tuan-tuan tak boleh percaya bagaimana beliau meletakkan rasa cinta beliau kepada anak-anak murid beliau. Macam mana beliau dengan masyarakat. Macam mana dia ni boleh hidup dalam satu keadaan, dalam satu tempat tu Wahabi pun ada, Houthi pun ada, tapi disanjung, tapi dihormati. Mana ada bergaduh? Sebab apa? Sebab habaib membawa dakwah cinta, kasih mengasihi sesama orang. Kamu siapa pun, pahaman kamu macam mana pun, kita tetap bersaudara. Adalah dalil dia daripada akidah Tahawiyah dan banyak panjang. Kan? Salah. Aduh, insya-Allah kita jumpa lagi dalam kajian akan datang insya-Allah. Kita kena tahu benda-benda tu tuan-tuan, insya-Allah lah. Dah lah tu kita kena sama-sama bersatu sekarang supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik untuk Palestin dan khususnya di Gaza, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyekat, membatalkan segala usaha-usaha puak Zionis yang berada di Israel sana, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tutup segala jalan, tutup segala cara untuk mereka berkuasa di sana, insya-Allah. Tak salah. Saya suka statement Tun Mahathir. Kenapa nak mereka dikata peranan sedangkan mereka menuntut balik hak mereka? Ini benda ada disebutkan. Adalah, saya tak faham sangat undang-undang dunia ni. Jadi ada Dr. Mahathir ada sebut satu word tu yang saya setuju. Saya setuju yang tu lah. Tak ada semua saya setuju. Yang tu saya setuju lah. Sebab apa? Memang betul. Takkan kita nak tanah kita balik, kita dipanggil peranas? Kan? Mudah-mudahan Allah batalkan semua usaha-usaha Israel ni untuk lebih berkuasa insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.